Okey, boleh kita mulakan? 8.40 ikut macam saya. Boleh Miss. Okey. Boleh. Okey, kalau dalam nota saya minta you all semalam isi daripada page nombor berapa? Isi pula dah. You salin daripada page nombor 7 hingga page 18 kan? Okey. Saya harap you dah boleh tengok nota awak tu. Sekarang ni kita masuk dengan lecture 1 of 3. Kalau based on lecture kuliah, topik 1 dia akan ada 1.1 real numbers. Okey. 1.2 adalah indices, surds and logarithm. Okey, di mana hari ni kita hanya cover 1.2, iaitu dalam 1.2 express the rule of indices. B, explain the meaning of a surd and its conjugate. C, perform algebraic operation on surd. So kita hanya belajar 1.2. So apa jadi pada 1.1? Cuba baca dahulu nota, praktis dan fahamkan. So sekarang ni kita pergi kepada what is indices. Actually indices adalah index. We can write 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Tengok 2 ni berapa kali didarab? 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan tulis dia as 2 to the power of 5. Inilah indices. This is known as the power. Maksudnya 5 di sini adalah wujud berapa kali dia ulang. So sometimes kita panggil dia index. Sometimes dia panggil kita panggil dia sebagai exponent. So ini indices. A to the power of x is written as a to the power of x. Di mana a tersebut adalah base. X tersebut adalah power ataupun kita panggil sebagai index. So inilah indices. A to the power of x. Bila kita belajar matematik, kita kena tahu rules of indices. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9 rule of indices. Ini semua ada dalam nota semalam, cuma saya ringkaskan dalam bentuk Jamboard sahaja. So, kita pergi satu persatu. Rule of indices. Ingat, tadi kita kata A to the power of M. Kita kata tadi apa? Dalam nota tadi tu, A to the power of X. A ni kita panggil apa? Base. X di sini kita panggil sebagai apa? Power. So sekarang ni kita lihat rule number 1. A to the power of M multiply A to the power of M. Cuba tengok. Base dia sama kan? Operation sekarang ni darab. Kalau index, hasil darab di antara dua index, apa jadi pada kuasa? Kita akan tambah. Saya bagi satu contoh sebab ada yang tidak pernah ambil maths kan, saya takut sikit. So kalau 2 kuasa 3. You suka kali hitam ke you suka kali biru? Saya takut biru tak nampak. Kita guna kali hitam 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Maksudnya apa? Kalau menggunakan property di sini. Base sama 2 kuasa 2 tambah 3. So jawapan dapat berapa di sini? 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. Bagus. Sila tambah. Bagi example ni saya tambah sendiri. So you tambah pada bahagian catatan nota awak. Kemudian dia kata di sini A kuasa M. Dalam bracket ada kuasa lagi N. So kalau kuasa dengan kuasa apa kita jadi? Darab. Maksudnya apa? Kalau 2 kuasa 2 darab dengan kuasa 3. Cuba tengok di sini. So sini kuasa dengan kuasa kan? So apa jadi pada kuasa dengan kuasa di sini? Dia akan jadi 2 kuasa berapa? 2 kuasa 6. 2 dan 3 dah berapa? 6. Dia dengar dia dapat 9 tadi. Kemudian rule nombor 3.
A kuasa M bahagi A kuasa M. Certain soalan dia tak letak simbol bahagi, dia letak simbol macam ni. A the power of M over A the power of M. So maksudnya bahagi. Apa jadi kalau indeks di antara dua indeks kita bahagi, apa jadi pada kuasa? Lah. Maksudnya saya bagi satu contoh. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 2 sama dengan berapa? 2 kuasa 1. 3 tolak 2 sama dengan 2 kuasa 1. Apa nilai 2 kuasa 1? 2. Itu the power of 1 sama dengan 2. Bagus you all untuk hari pertama. Okey. Sekarang ni yang 4. A adalah base. Kosong di sini adalah merujuk kepada power. A the power of 0. Apa maksudnya? A the power of 0. Apa-apa indeks, jika power dia kosong, nilai dia akan dapat berapa? 1. Contoh di sini. 2 kuasa kosong. Berapa nilai dia? 1. 3 kuasa kosong. Apa nilai dia? 1. Okey, kalau E kuasa kosong, apa nilai dia? 1. Sama lah. Satu lah. E kuasa kosong sama dengan 1. Okey, E pun ada nilai juga ya? Ya betul, saya dengar. Okey, sekarang ni nombor 5. A the power of negative M. Kuasa dia negatif. Boleh tak saya nak jadikan kuasanya positif? Boleh. Saya akan jadikan 1 over A kuasa M. Maksud dia macam mana? Okey, kalau saya kata di sini 2 kuasa negatif 2. Macam mana kita nak buat? Sama dengan apa? Tengok. 1 kan? 1/2. 2 kuasa berapa? 1/2. Kemudian kalau saya letak di sini 2 kuasa negatif 1/2. Maksudnya macam mana? 1/2. 1/2 apa kuasa dia? Kuasa 2. Kuasa dia akan menjadi positif. Okey, cuba tengok di sini. Nombor 6, rule nombor 6. A kuasa 1/M. Dia bersamaan M root punca kuasa M. Okay, A bagi punca kuasa M. So maksud dia contohnya 2 kuasa 1/2. Macam mana kita nak tukarkan dia? Maksudnya apa? Dia jadi punca kuasa square root of 2. Okay. Kalau 2 the power of 1/3, maksudnya apa? Square of 3. Cube root. Kalau cube root you kena letak 3 di sini. Cube root of 2. Betul di situ? Okey. Nombor 7. Okey. A kuasa M over N. Apa beza nombor 6 nombor 7? Nombor 6 dia ada 1 sahaja. 1 over M. Tapi nombor 7 dia bentuk fraction, atas je M, bawah dia N. So dia boleh jadi, tengok bawah di sini dia akan masuk N root of A the power of M. Okay, yang di atas di sini adalah merujuk kepada power. So saya tulis di sini power. Okay, so ataupun dia boleh tulis dalam bentuk A the power of 1 over M multiply the power of M. Contohnya 2 the power of 2 over 3. Maksudnya apa? Okay, 2 adalah power, 3 adalah punca kan? So maksud dia akan jadi cube root of 2 power 2 the power of 2. Ataupun you boleh tulis dalam bentuk macam ni. Maksudnya apa? 2 the power of 1 over 3. Okay, bracket. Lepas tu apa? Power of 2 di luar. Boleh Yang terakhir. Tengok.
Apa beza nombor 8 dan juga nombor 1? Nombor 1 indeks yang didarab, okey, kuasa dia berlainan. So indeks tersebut akan jadi A the power of n plus n. Tapi untuk nombor 8, A, B the power of n equal to A the power of n multiply B the power of n. Contoh di sini. Okey, saya tulis 2x kuasa 2. Apa nilai dia? 2 power of 2. 2 power Ya, of 2 the power of 2. X power of 2. Ya, x the power of 2. So maksudnya 2 the power of 2 equal to 4x squared. Sorry ya, asyik bersin je hari ni. Okay. Jelas di situ Anda sempat salin tak di sini? Sampai. 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 Alhamdulillah. Okay. Seterusnya. Okay. Kita pergi kepada example yang ketiga. Okay. Simplify each of the following expression. So they have sorry sedih pula pagi-pagi ni. Example 3A and then example 3B. So untuk selesaikan soalan macam ni, kita perlu rule of indices. So bila you salin atau you buat kerja, you tengok rule of indices. So saya letak di sini hanya 4 lah. Rule of indices tadi ada berapa tadi? 9. Okay, ada 9. Okay, so you kena sentiasa refer kepada rule of indices. Okay, so saya ambil 4 sahaja. Sorry. Okay, so sekarang kita pergi kepada soalan A. Simplify. 21 x square y the power of 5 over 3x the power of 4 over y. Okay, first of all, untuk indices, first you need to check base. Okay, number 2. Sorry check power. Okay. So sekarang ni kita tengok. Apa maksud tanda di sini? Ni tanda garisan apa ni? Bahagi. Bahagi. Okay, sekarang ni kita tengok sini. Divide. Oh betul, divide. Ni 21 bahagi 3 kan? 21 bahagi 3 dapat jawapan berapa? 2. Alhamdulillah. Dapat 7. So kita akan tulis di sini 7. Cuba tengok yang kedua. Sini x kuasa 2. Bahagi x kuasa 4. Apa maksud kalau bahagi? Kita tengok rule number 3. A Tolak. n bahagi tolak. Apa yang tolak? X kuasa 2 tolak 4. Macam mana pula dengan y? 5 tolak 1. So jawapan akhir kita 7x kuasa berapa? Negatif 2. Betul? Negatif 2. Y kuasa berapa? 2. Y kuasa 4. Mana 2-nya? 4. Tapi sekarang ni kita lihat di sini Oh nampak tak negatif 2? Indeks dia negatif kan? Jawapan akhir kita kena pastikan indeks kita tu positif. So macam mana nak jadikan dia positif? Awak ingat tak rule tadi? A kuasa negatif n sama dengan 1 over A kuasa berapa tadi? M. So sekarang ni sini dekat atas kan dia akan jadi 7. Perlu ubah y tak? So kita just salin. Kita bahagi dengan x kuasa berapa di sini? 2. So ini adalah jawapan akhir bagi soalan A. Okey, sekarang ni mari kita lihat untuk soalan B. Soalan B, dia bagi tahu di sini 2 the power of 2n plus 4
minus 24 times, ini hasil darab ya, times 2 to the power of 2 multiply with m minus 1 over 10 multiply with 2 to the power of n the power of 2. Okay. To solve this question, the question asks you to simplify. So kita kena ringkaskan. Untuk ringkaskan, kita kena check base, kemudian kita kena check power. Sama macam tadi, you tengok base yang sama, baru you buat operation pada kuasa dia. Sekarang tengok, apa persamaan 2 kuasa 2n tambah 4 tolak 24 darab 2 kuasa 2n tolak 1 bahagi dengan 10 2n kuasa 2. So apa yang you nampak di sini? Indeks dia apa? 2. Ya, so sini adalah indeks dia 2. Okay. So bagaimana pula dengan kuasa? Tengok, sini kuasa berapa? 2n tambah 4. Sini apa? 2 darab n minus 1. Sini 2n. Lepas tu darab pula dengan kuasa 2. So macam mana kita nak selesaikan? Cuba check. Power dia boleh jadi sama tak sekarang ni? Maksud saya sekarang ni cuba tengok. Sini 2n tambah 4. Sini 2 darab n tolak 1. Maksud dia sini akan jadi berapa? Boleh 2n 2n tolak 2. N tolak 2. Yang di sini maksudnya jadi berapa? 2n tambah 1. Ada 2n tambah 1. Sini apa? 2n tambah 2. 2 tambah 2. A kuasa M darab M. Maksud dia A kuasa M darab M. Maksud dia N darab 2 akan dapat 2n. 2n. So maksud dia, saya tulis semula, so dia akan jadi 2 kuasa 2n tambah 4 tolak 24 darab 2 kuasa 2n tolak 2 bahagi dengan 10 darab 2 kuasa 2n. Okey, cuba awak lihat. Persamaan mereka di sini adalah semua sudah ada 2n. Betul tak? Tapi apa yang beza dekat sini? Cuba tengok. Sini ada apa? Tambah 4. Sini ada apa? Tolak 2. Kita untuk nak selesaikan, kita kena pastikan base dia sama, power pun sama. Sekarang ni base dah sama kan? 2, 2, 2. Power dia sama ke lain? Kalau lain, boleh tak kita jadikan dia indeks yang sama, power yang sama? Cuba tengok. 2m tambah 4, rule of indices kata apa? Rule of indices kata kalau kuasa dia m plus m, maksud dia adalah hasil darab. Kalau kuasa di sini adalah tolak, maksud dia itu adalah bahagi. Okey, jelas tak di situ? Maksudnya saya sekarang ni 2 kuasa 2n. Sebab sini 2n tambah 4, sini 2n tolak 2, sini 2n. Saya nak bagi semua sama jadi 2 kuasa 2n. Baru saya boleh ringkaskan. So maksud dia tambah di sini, saya kena guna rule. Tambah maksud dia akan jadi apa? Darab. So maksud dia 2 kuasa 2n darab dengan berapa? 2 kuasa 4. Bagus, 2 kuasa 4 tolak 24 darab. Tolak maksudnya apa? Bagi. Maksud dia 2 kuasa 2n bahagi 2 kuasa 2 bahagi 10 darab 2 kuasa 2n. Tengok semua dah sama kan? Okay, lepas tu kita nak buat macam mana lagi? Sini dah ada 2 kuasa 2n, sini pun dah ada 2 kuasa 2n, sini pun dah ada 2 kuasa 2n. So sekarang kita cuba kira. 2 kuasa 4. Okey, awak tekan kalkulator awak. Sini 2. Okey. Sini tekan kuasa, sini tekan 4. Berapa nilai tersebut? 16. So tulis dekat sini. Sama dengan Allahu Akbar. Dua kuasa 2n darab dengan 16. Tolak. Okey. Cuba tengok sini. Sini ada 2 kuasa 2 kan? Berapa nilai 2 kuasa 2?
So maksud dia akan jadi 24/4 darab 2 kuasa 2N. Okey. Bahagi dengan 10 darab 2 kuasa 2N. Okay. Sekarang ni cuba kira 24 bahagi dengan 4 dapat berapa? 24 bahagi 4 dapat berapa sayang? 6. Oh. So maksud dia saya letak di sini, dia akan jadi 2 kuasa 2N darab dengan 16 tolak dengan berapa tadi kira? 6 2 kuasa 2N bahagi dengan 10 darab 2 kuasa 2N. Okay. So sekarang tengok, sini ada 2 kuasa 2N, sini pun ada 2 kuasa 2N, sini pun ada 2 kuasa 2N. So macam mana kita nak selesaikan ni? So maksudnya apa? Potong. Mana boleh potong mak weh. Okay. So you akan jadikan, kalau you rasa you tak familiar, saya padam sekejap yang ni Saya nak tanya awak satu soalan sekolah menengah. 2A tolak A, berapa jawapan dia? A. Okey. A darab 3 tolak A. Maksudnya apa? 3A tolak A. 3A tolak A dapat berapa? 2A. 2A. Awak cuba tengok yang atas ni. Dia sama kan? Kalau saya assume sini A, jawapan di atas dapat berapa? Boleh tak? 10A. A awak tu apa? 2 kuasa 2N. Jelas tak di situ? Siapa tak jelas bagi tahu. Okey, bawah tu kita copy paste. Sebab atas ni ada operation tolak. Kalau saya assume sini A, maksud dia A darab 16 akan dapat 16A. 6 darab A akan dapat 6A. So 16A tolak 6A akan dapat 10. A dia apa? 2 kuasa 2N. Cuba tengok atas dan bawah sama ke lain? Sama. Kalau sama kita belajar apa? Sama. Kalau sama? Satu. Nilai berapa di situ? 1. Kita tak panggil potong kita simplify. Kita panggil apa? Simplify. Jangan kata potong. Okay. So ini adalah jawapan untuk 3D. Jelas atau tidak? Jelas. Kalau dah habis saya bagi tahu saya. Tahu tak ini sebut macam mana? SURD? Surt. Awak pernah jumpa tak sebelum ni? Saya dulu belajar Melayu je. Punca kuasa 2 lah kan? Betul tak? Okey. Tak apa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua sama je. Okey, jadi you faham. Okey, sekarang ni saya nak tanya awak. Berapa nilai Surt 4? Tekan kalkulator. 2. Kalau saya kata Surt 3, jawapannya berapa? Okey, kita tekan kalkulator. Surt 3. Apa jawapan dia? Tak maulah jawapan dalam tu, saya nak decimal number. Decimal number kita tekan yang mana? Ni 1.732 2050808. Betul? Ya. Okey. Yang ni Surt 4 ni kita panggil dia sebagai, awak pernah dengar tak perkataan perfect square? Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa, saya tak ingat dah. Ya, sebab dia dapat nombor yang macam ni kan. Macam square root 4, lagi apa? Square root 9, betul tak? 9. Ini kita panggil dia sebagai perfect square. Tapi Surt 3, you tekan tadi kalkulator, you dapat berapa tadi? Decimal number. Dapat decimal number. Decimal number tu adalah kita panggil di sini, ini yang kita panggil dia sebagai Surt.
Sebab cert is an irrational number. Apa maksud irrational number? That contains square root. Oh, dia ada square root of a positive number. Okay. So dalam dia nombor yang positif 3, square root 5, square root 7. Okay, itu kita panggil sebagai cert sebab hasil yang kita kira gunakan kita tadi, dia dapat nombor berapa tadi? 1.7320508 kan? Itu kita panggil irrational number. Irrational number maksudnya nombor perpuluhan yang tidak berhenti dan tidak berulang. Okay. So kita panggil dia sebagai irrational number. Okay. So ini kita panggil cert tree. Saya nak tanya you all. Banyak sangat saya tanya you all. Kalau cert. Okay. Banyak sangat saya tulis. Cert 25. Adakah ini perfect square? Ya, perfect square. Perfect square. Kenapa nilai dia dapat berapa? 5. Okay. Kalau set 27, adakah dia perfect square? Tidak. Okay, so you faham Okay. Sama macam indices, set pun dah ada rule tu juga. Set AB sama dengan set A darab set B. Okay. Set A over B sama dengan set A over set B. Okay. Yang ketiga adalah A set B tambah C set B sama dengan A tambah A tambah C set B. Okay. Untuk nombor 4, A set B tolak C set B sama dengan A minus C set B. Okay. So, apa yang kita rule ni, you kena sentiasa buka and semak. Contohnya saya letak ruang kosong ni, saya rasa dekat nota awak pun ada ruang kosong. Kalau set 6, okay. Sama dengan apa? Cuba fikir, hasil darab apa yang dapat 6? 3, 2. Hasil darab apa dapat 6? 2 darab 3. 2 darab 3 ataupun maybe 3 darab 2. Maksud dia, set 6 it is equal to set 2 multiply with set 3. Dia nak kata 6 ni kita boleh pecahkan dia lagi jadi set 2 darab set 3. Okeylah di situ? Okey. Kalau bahagi pula set 2 bahagi 3. Property kata kita boleh pisahkan dia jadi macam mana? Set 2 over set 3. Ya, set 2 over set 3. Okey. Nombor 3 dan nombor 4 ni, cuba awak lihat. Dalam set ni, set yang sama atau set yang berbeza? Sama. Okey. Kalau set yang sama, awak ingat tak soalan saya bagi tadi? Saya bagi soalan budak-budak tadi. Okey. 3A tolak A dapat berapa tadi? 2A. Okay. So maksud dia, kalau yang ni adalah sama, you boleh lakukan operasi penambahan. Okay, contoh dia di sini, 2 set 2 tambah 3 set 2. Cuba tengok, set dia sama atau berbeza? Tengok sini. Sama. Sama. Kalau sama, kita cuba tambah nilai hadapan dia. Iaitu nilai depan ni berapa? 2. Sini berapa? Tambah dia. So dapat berapa? 5 set 2. 5 set 2. Bagus you all. Okay. So sini 5 set 2. Kalau macam ni yang kedua, 2 set 2 tambah 2 set 3. Boleh tambah atau tidak? Tak. Kenapa tak boleh? Set sama. Syarat dia set mesti sama. Kalau tak sama maksudnya boleh berlaku kooperasi? Tak boleh. Okay, kenapa ada yang mengeluh ke? Takut dah pula. Okay, seterusnya.
5 set 2 tolak 3 set 2 tambah 1 tambahlah 1. Okay, padam sekejap. Tambah dengan set 3. Okay. Boleh lakukan operasi tak di sini? Ada set yang sama atau tidak? Ada. Yang mana yang sama? Ada set Set 2. Set So kalau set 2 di sini, kita hanya lakukan operasi set 2 sahaja lah. Maksudnya apa? 5 tolak 3. so dapat berapa? 2 set 2 tambah set 2. set 3. Set 3 ni boleh tambah dengan set 2 ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Kenapa tak sama Tak set. boleh? sama. Tak sama set. Baguslah you all. Okay, salin tak? Saling. Jangan salin kat mulut je Aduh. Okay. Okay. Ada soalan? Tak ada kan soalan senang kan setakat ni kan? Okay, seterusnya. Okay. Yang ni additional rule. Additional rule ni kita tengok tadi set A darab B sama dengan set, kita bagi contoh set 6 kan? Set 6 sama dengan set 2 darab set 3 kan? Okay. Dia bagi additional rule. Apa jadi kalau set 2 darab, saya pula ada sengit sekejap Kalau set 2 darab dengan set 2, dia darab. Maksud dia 2 ni berapa kali? Ataupun saya tukarlah, saya tulis set 3. Nanti confuse. Okay, sekejap. Saya kata set 3 darab set 3. Maksud dia bersamaan dengan set 3 kuasa 2. Okay. Kalau punya kuasa jumpa dengan nombor 2, dia akan tinggal A sahaja. So kalau set 3 kuasa 2, dia akan jadi apa? 3. Okay. Yang lain-lain ni tak ada apa-apa lah. Saya nak tekan yang ini. Yang ni saya nak tekankan. We marks. Set A tambah B. You tak boleh pecahkan dia jadi set A tambah set B. Okay, so dia berbeza. Tapi set A B sama dengan set A darab set B. Okay, apa beza dia di sini? Hasil Allahuakbar. Sekejap. Okay. Beza dia di sini dia katakan kalau tambah you tak boleh pisahkan dia. Salah. Tak sama. Tapi kalau dia hasil darab, dia boleh pisahkan dia. Boleh. Tambah tolak sama sajalah. Kita tak boleh pisahkan dia. Jelas atau tidak di sini? Jelas. Okey. Ini adalah algebraic. So kita pergi kepada soalan ni. Express the simple form. So saya letakkan jugalah rule of indices, rule of set di sini ada 4. Yang pertama, okey. Kalau tak salah saya nota kuliah awak tu, yang ni sini salah ni. Dia tulis set A bagi set A, sepatutnya set B, betul kan? Okey, correction. Okay. Nota kuliah awak, lecture note. Lecture note, dia tulis dekat situ set A bahagi dengan set A, betul kan ya? So yang ni yang betul. Okay. Seterusnya kita pergi kepada nombor 4A. 4A di sini, soalan dia 3 set berapa ni? Set 6 darab 5 set 7. Kalau darab, perlu tengok set 6, set 7 kena bagi sama ke? Tak payah. Tak payah. So macam mana kita nak darab? Pertama, kita tengok dahulu. Okay, nombor depan dia koefisien ni. Kita darab 3 darab 5 dapat berapa? 15. So kita tulislah 15. Set. Sini kita dah guna rule nombor 1 tadi. Set AB sama dengan set A darab set B. So maksudnya set darab dengan set. Maksudnya dapat berapa? Set 6 darab 7. Maksudnya jawapan akan dapat apa? 15
Set berapa? 42. Set 42. Okay. Ingat kalau depan number dia kita darab. Okay, dalam di sini kita darab dengan yang di dalam. Okay. Itu adalah untuk soalan A. Boleh kita pergi dengan soalan B? Boleh. Okay. 8 set 2 darab 5 set 6 tambah set 2. Sebelum saya nak jawab soalan ni, zaman sekolah pernah belajar kan? A darab B tambah C. Macam mana? A, B tambah B, C. Yang pertama A darab B tu. Yang kedua A darab C. Sama juga. Sama juga kes di sini. Okey. Yang pertama letakkan apa dulu? Equal sign. Okey. Saya buat garisan di sini. Kita darab yang ni dahulu. Maksudnya kita darabkan apa? 8 darab 5 dapat berapa? 40. Lepas tu dia ada set kan? 2 darab 6 dapat berapa? Set 12. 12. Okey. Kemudian kita tengok pula yang lain. Okey. 8 set 2 darab dengan set 2. Maksud dia jadi tambah dengan berapa? Sini ada nombor tak depan dia? Ada satu. Kalau tak ada kita action nombor? Satu. 1. So 8 darab 1 dapat apa? 8. So sini set 2 kuasa 2 sebab dia sama, dia berulang. Okey. Balik. Okey. So kita tengok sini. 40. Okey. Cuba you terang kalkulator. Set 12. Set 12. Jawapan dia dapat berapa? 3.4. Tak payah tak payah main decimal. Kita ambil answer. 2 set 3. Kenapa jawapan set 12 sama dengan 2 set 3? Sebab set 12. Sekejap awak, saya nak bosin. Cuba fikir sekejap. Set 12, hasil darab apa yang melibatkan nombor 12? Perfect square. Yang melibatkan perfect square. Ingat tak nombor perfect square? Square root 4. Ya. Square root 9, square root 16 tu perfect square. So cuba fikir. Square root 3 darab square root 4. Apa nilai square root 4? 2. So 2. So maksud dia jawapan di sini 2 set 3. Sebab kalkulator tulis 2 set 3. Faham di situ? Awak kena letak dalam jawapan terikas. Contohnya saya bagi awak soalan sekolah rendah 2 bagi 4. Jawapannya berapa? 2 bagi 1/4. Ini jawapan yang terikas. Kita tak nak jawapan 2/4. Kita nak jawapan 1/2. Begitu juga dengan square root 12. Square root 12 sama dengan apa? Square root 3 darab dengan square root 4. Apa nilai square root 4 tadi? 2. So 2 number kan? Yep. Kita darab dengan 40 dapat berapa? 40 set 3 darab dengan 2 dapat berapa di situ? 40 darab dengan 2 dapat 80 set 3. Tapi yang ni jangan lupa pula. Okay. So yang ini dia akan jadi tambah 8 set 2 darab 2 dapat berapa? Set 2 kuasa 2. 4. Set 4 dapat apa? 2. So 8 darab 2. So 8 darab 2 dapat apa? 16. 16. So maksud dia jawapan dia adalah 80 set 3 tambah dengan 16. Boleh tambah lagi ke? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak ada. 16 ni ada set betul. Betul. Kalau tak ada jangan tambah. Okay. Jelas tak di situ? Jelas. Ada masalah tu? Tak ada. Yes. Okay, kalau ada kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C pun sama pattern macam ni. Okay.
Set 8 tolak set 3 darab set 8 tambah set 3. Okey. Sebab ini ada dua faktor di sini kan. So sekarang ni kita tutup sekejap yang set 3 di sini. Maksud saya kita lakukan operasi yang pertama. Set 8 darab set 8. Berapa jawapan set 8 darab set 8? Set 8 power of 2. Yes, set 8 square. Kemudian kita teruskan lagi. Okey. Set 8 darab dengan yang di belakang ni. Apa simbol dia? Positif ke negatif? Positif. Positif. Set berapa? 8 darab 3? 24. Oh, 24. Seterusnya, kita tengok ni. Kita darab pula dengan yang di sini. Okey. Negatif darab positif akan dapat berapa? Negatif darab positif akan dapat negatif. Sini darab kan? So maksud dia set 3 darab 8 akan dapat 24. So yang terakhir, okey, iaitu negatif set 3 darab set 3. 9. Set 3. Tolak set 3 kuasa square root 9 dapat berapa? 3. Ini square root 8 kuasa 2 dapat berapa? 8. 8. Cuba tengok sini. Sini set 24. Sini set 24. Sini tambah, sini tolak. Sama atau tidak set 24, set 24? Sama. Oh, kalau sama, dia tak ada nombor depan je. Kalau tak ada nombor depan ni, titik nombor berapa? 1 tolak 1. Dapat jawapan berapa? Kosong. So sini kosong, tak ada apa-apa. Tolak Kosong. set 3 kuasa 2. Apa nilai set 3 kuasa 2? Tolak 3. Tolak 3. Apa jawapan di sini? 5. Oh, jawapan dia dapat 5. Mudah kan? Sekarang ni slide di sini kata conjugate sets. Okay. Sebelum tu, saya nak tanya awak. You pernah jumpa tak fraction 1/2 pernah jumpa kan? Pernah. You pernah jumpa tak zaman you sekolah 1/2 Pernah. Oh, pernah juga? Pernah selalu. Pernah selalu. You belajar dekat mana ni? Ada 1/2 ni? At math. Oh, belajar MAT. Maksudnya kalau tak belajar MAT you tak nampak lah. Okay. Sekarang ni saya nak bagi tahu. Jika apa-apa fraction, okay, atas ni nama dia, namanya apa? Numerator. Bawah ni denominator. Nilai atas dan nilai bawah mesti adalah element of integer. Awak tahu tak nombor integer tingkatan 1 you belajar macam mana? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Itu adalah nombor integer. Okey. Boleh tak di sini? Boleh. Maksud dia, fraction awak tak boleh ada set. Sebab integer tak ada set. Disebabkan denominator awak ni, okay, dia dalam bentuk set, dia tak boleh. Sebab dia kata fraction di sini mesti elemen dia A dengan B adalah elemen of integer. Okay. Apa jadi kalau ada set di bawah? So kita panggil di sini sebagai irrational number. Okay. So irrational number ada pada lecture 1.1, nanti you baca balik apa tu irrational number. So macam mana kita nak hilangkan set yang di bawah ni? Okay. So nak hilangkan set yang di bawah tu maksud dia 1/2, kita kena darab dengan apa? Conjugate. Itu nama dia conjugate. Okay, jelas tak di situ? Kita nak hilangkan set di bawah ni, kita perlu darab dengan conjugate. Okay. So, saya tulis di sini kena darab dengan conjugate. Okay, kita darab dengan conjugate. So, apa conjugate dia? Aku tak buka dah. Okay. Okay. So, 1/2 kena darab dengan conjugate. Kenapa kena darab dengan conjugate? Supaya jawapan awak
fraction awak nanti akan tiada bentuk set. Okay. Sebab tu dia kata di sini, okay. Dia kata di sini, conjugate set as also known as a complementary set. Apa maksud dia? It can be used to express a fraction. Nampak tak? Ini bentuk fraction which has a compound set. Okay, di mana denominator dia ada bentuk set. Okay, so dia perlu darab dengan conjugate supaya hasil darab tersebut dia akan dapat rational denominator. Apa maksud rational denominator? Maksudnya you akan dapat nombor negatif 1, nombor negatif 2, 0, 1, 2 something like that lah. Okay, so conjugate di sini adalah, okay, contohnya jika dia adalah set 2, conjugate dia akan darab dengan berapa? Set 2. Set 2. So kita tengok denominator. Okay, maksud dia set 2 bagi dengan set 2. Okay, kalau contoh yang kedua, 1 bahagi 3 tambah set 2. Okay, so kita kena darab dengan apa? Conjugate adalah, you lihat di sini conjugate, apa maksud conjugate? Set dia mesti sama. Apa yang berbeza? 3 tambah set 2. Sini pun 3 dengan set 2. Sini 3, set 2, 3, set 2, set 3, 1. Sini conjugate dia pun set 3, 1. Apa yang berbeza antara conjugate dan juga set? Positif, negatif. Ya. Simbol atau notation di antara dua sebutan dia bertentangan. Kalau sini positif, sini akan jadi negatif. Kalau sini negatif, sini akan jadi apa? Positif. Itu yang dinamakan sebagai conjugate. Kita namakan sebagai complementary set. Okay? Contohnya soalan example di sini, 1 bahagi 3 tambah set 2. So kita nak hilangkan denominator kita ni. Sebab denominator kita ni tak nak ada bentuk set. So bila tak nak bentuk set, kita kena tengok denominator kita. Kita kena cari conjugate dia. So kena darab dengan berapa? Apa conjugate bagi 3 tambah set 2? 3 tolak set 2. 3 tolak set 2. 3 tolak set 2. Boleh di situ? Okey. Kalau 1 bahagi 3 tolak set 2, apa conjugate yang kita kena darab? 3 tambah set 2. 3 tambah set 2. 3 tambah set 2. Hasil darab tersebut, okey, you dapati denominator awak ni akan dapat rational number. Okey. Ini kita akan tunjuk pengiraan pada slide yang seterusnya. Awak catat tak benda lah ni? Catat. Ya. Betul tak? Ya. Proses darab dengan conjugate kita namakan dia sebagai rationalizing denominator. Okay, rationalizing denominator. Sebab kita nak dapat rational number, so proses hasil darab dengan conjugate adalah rationalizing the denominator. Okay. Okay. Tulisan saya buruk sikit saya minta maaf Okay, so sekarang ni kita tengok example 5. Okay, ada 3 soalan. Soalan dia kata rationalize the denominator. Apa maksudnya? Tengok denominator pembawa fraction tersebut. So kita kena pastikan denominator tak ada bentuk set. Okay, tengok soalan B. 1 tambah set 2 over 1 minus set 2 tambah 1 tolak set 2 bagi 1 tambah set 2. Soalan C, set 3 tambah set 2 bagi set 3 tolak set 2 tambah set 2. So sekarang ni dia kata rationalize the denominator. So kita kena hilangkan set pada bahagian pembawah. So yang pertama salin semula. Soalan 17 tolak set 5 bahagi set 17 tambah set 5. Okay. You all kena lihat bahagian mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Atas ke bawah? Sebab bulan berapa? Sebab dia pertama
fraction kita, denominator kita tak boleh dalam bentuk set lah. Okay. So sekarang ni kita nak hilangkan set, kita kena darab dengan conjugate. Tengok, set 17 tambah set 5. Maksud dia set 17, set 5. Simbol yang sama. Set 17, set 5. Conjugate dia mesti ada apa? Simbol yang bertentangan. Kalau sini tambah, maksud dia yang di sini akan jadi apa? Minus. Minus. Okay. Kemudian, apa proses seterusnya? Kita darab. Okay, maksud dia set 17 tolak set 5 darab set 17 tolak set 5 bahagi, okay, yang di bawah darab dengan di bawah lah. Set 17 tambah set 5 darab set 17 tolak set 5. Okay. Ini hasil darab kan? Kalau hasil darab kita kena buat apa? Kembangkanlah dia. Set 17 darab set 17. So dapat berapa? Set 17 square. 17 kuasa 2. Set 17 kuasa 2. Teruskan lagi. Saya darab set 17 darab dengan set negatif 5. Negatif set 5. So sini simbol dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. So kita kena buat apa? 17 darab 5. Darab 5. Dapat berapa? 17. 85. Kita darab dengan 5. Kita akan dapat berapa? 85. Bagus. Set 85. Lepas tu seterusnya tengok pula. Negatif set 5 darab dengan negatif. Negatif set 5 darab dengan set 17. Dapat negatif atau positif? Negatif. Negatif. So maksud dia di sini akan dapat set 5 darab dengan 17. Dapat berapa? 85. 85 juga. Okey. Yang terakhir untuk bahagian numerator. Negatif darab negatif. Positif. Okey. Kalau set 5 darab set 5 dapat berapa? Set 5. Set 5. Seterusnya bahagian denominator. Okey, kita tengok yang depan ni dulu Set 17 darab set 17. Set 17 kuasa 2. square. Okey, set 17 square. Seterusnya, set 17 darab negatif set 5. Negatif set 85. Negatif set 85. Kemudian kita tengok yang ni. Set 5 darab set 17. Positif set Positif ke negatif? 85. Negatif set 85. Okey, sini pula. Set 5 darab negatif set 5. Negatif set 5 set square. 5 kuasa 2. 5 square. Okey. Saya tak cukup ruang saya letak di sini. So sama dengan apa? Tengok. Set 17 kuasa 2 dapat berapa? 17. 17. Lepas tu tengok di sini. Set 85 tolak set 85. Sama ke lain? Sama. Sama. Sorry ya. Okey. Kalau sama kita tengok. Negatif tak ada nombor titik sim berapa tadi? Tu. 1. Sorry lagi orang. Okey. Sini 1 juga. So tolak set 85 tolak set 85. Maksudnya dapat berapa di sini operation dia? Negatif 1 tolak 1. Negatif 2. Ya, negatif. Negatif apa? Negatif 2. Negatif 2 set set 85. 80. Ya. Yang terakhir, tambah set 5 kuasa 2. 5. Ya, dapat tambah 5. Bahagi, okey. 17 kuasa 2 dapat berapa? Set 17 kuasa 2? 17. 17. Tolak set 85 tambah set 85. Apa jadi di sini? Negatif 1 tambah 1. Kosong. Kosong. Aku tulis. Tolak set 5 kuasa 2.
Tolak 5. Tolak 5. Tolak 5. Okay, so sekarang ni kita tengok tak ada dah cert kan? Bila kita kira. Sebab kita dah darab dengan conjugate. Okay, kita tengok yang atas ni. 17 tolak 2, cert 85 tambah 5. Boleh lagi kita teruskan dengan dalam kerja kita? Yang mana boleh Boleh. tambah lagi? Boleh. 17 lima. tambah dengan 5. Dapat berapa? 22. 22. Tolak 2, cert 85. 5. Yang di bawah tu sama dengan berapa? 12. 12. 12. Okay kelas. Bila soalan suruh rationalize, kadang-kadang kita mesti letakkan A plus B cert C. Ini adalah bentuk dia. Maksud dia sekarang, dia akan jadi dua sebutan. Maksud dia 22 per dengan 12 tolak 2 cert 85 bagi dengan 12. Okay. Kita ikut A plus B cert C. Plus ni adalah negatif lah untuk kes di sini. So kita kecilkan fraction tersebut. 22 per 12 dapat berapa? 11 per 12 per 6. Ya, 11 per 6. Tolak 2 bahagi dengan 12 dapat berapa? 1 per 6. Ya, so maksudnya jawapan ni akan dapat cert 85 per dengan 6. Jelas tak di situ? Jelas. Okey. Kita ada lagi masa. So kita teruskan dengan soalan B. Okey. Soalan B ni sekejap. Bagi di sini 1 tambah set 2 bahagi 1 tolak set 2 tambah 1 tolak set 2 bahagi 1 tambah set 2. Okey. Rationalize the denominator. Sekali lagi. Cuba tengok pasal sini. Okey. Denominator dia adalah 1 minus set 2. Manakala fraction kedua kita adalah denominator dia 1 tambah set 2. Sekarang kita tengok pada fraction yang pertama. Untuk hapuskan ataupun nak hilangkan set di sini, kita perlu conjugate dengan apa? 1 tambah Tambah set set 2. 2. Betul. So dia akan jadi, saya guna warna ni 1 tambah set 2 bahagi 1 tambah set 2. Okey. Kemudian tambah fraction yang kedua, 1 tolak set 2 bahagi 1 tambah set 2. So fraction yang kedua ni kena darab dengan berapa? 1 tolak set 2. 1 tolak set 2 bahagi 1 tolak set 2. Kemudian, okey. Kalau macam yang tadi kes, saya buat darab kan? Betul tak? Kali ni saya nak terus. Okey, saya nak skip boleh tak? Saya nak darab terus. 1 darab 1 dapat berapa? 1. Dapat 1. Kemudian 1 darab dengan set 2 dapat berapa? Set Set 2. 2. Tambah set 2. Kemudian kita tengok yang set 2, kita darab dengan fraction yang kedua ni lah. Iaitu set 2 darab 1 dapat berapa? 1. Set 2. 2. Set 2 darab set 2 dapat berapa? 2. Set 2 Set kuasa 2. 2 square. Set 2 kuasa 2. Bahagi. Tengok yang ni sini, nombor 1. Saya darab dulu 1 dengan fraction kedua. 1 darab 1. 1. 1. 1 darab tambah set 2 akan dapat positif ke negatif? Positif. Positif berapa? Set 2. Set 2. Kemudian negatif set 2 darab 1. Positif ke negatif? Negatif set 2. Negatif. Negatif set 2. Okey. Negatif darab positif dapat berapa? Negatif set 2 square. Ya, set 2 square. Lepas tu kita ikut tambah. So tulis sini tambah. Okey. 1 darab 1 dapat berapa? 1. 1. 1. 1 darab negatif set 2 dapat berapa? Negatif set 2. Negatif set 2. Kemudian kita dah tengok yang sini pula. Negatif set 2 darab dengan 1 dapat berapa? Negatif set 2. Negatif 2. So negatif akan dapat apa?
Positif set 2 square. Positif set 2 square. Bahagi. Okey. Tengok pula yang bawah dia. 1 darab 1 dapat berapa? 1. Okey. 1 darab negatif set 2 dapat berapa? Negatif set 2. Negatif set 2. Okey. Kemudian apa nama dia? Kita nak darab yang mana pula? Set 2 kan? Set 2 darab dengan 1 dapat berapa? Positif set 2. Positif set 2. Okey. Set 2 darab negatif set 2. Apa simbol di sini? Negatif set 2 square. Set 2 square. Lepas tu kita kira. Okey. 1 sini saya terus ringkaskan lah sebab kita dah belajar tadi. Set 2 kuasa 2 dapat berapa tadi? 2. 2. Saya tulis 2. Okey, sini pun set 2 kuasa 2 dapat berapa? 2. 2. Set 2 kuasa 2 dapat berapa? 2. 2. Set 2 kuasa 2 dapat berapa? 2. 2. Bila kita dah ringkaskan macam tu baru kita terus kira. 1 tambah dengan berapa? 2. 2. Dapat berapa? 3. 3. 3. Lepas tu set 2 tambah set 2. Set 2 square root. Set 2. Set Set 2. Set 2. Ya. Bahagi. Tengok. 1 tolak 2 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Lepas tu set 2 tolak set 2. 0. 0. Oh, kosong. So tak perlu tulis. Lepas tu kena tulis apa pula? Tambah. 1. Nak buat tambah dengan berapa ni? 2. 2. Tambah 2. Dapat berapa? 3. 3. 3. Negatif set 2 tolak set 2. Maksudnya berapa? Negatif Negatif 2. 2 set 2. Negatif 2 set 2. Bahagi. Okey. 1 tolak 2. 2. Negatif 1. 1 tolak 2, 2 siapa ajar kau? Negatif 1. Negatif 1. Negatif set 2 tambah set 2. 0. 0. Kosong. Perlu tulis tak kosong? Tak. Tak perlu. Perlu. Cuba tengok fraction pertama tambah fraction kedua. Denominator dia sama. Kalau denominator dia sama, zaman sekolah kita kata boleh gabung. Maksud dia 3 tambah 2 set 2 tambah 3 tolak 2 set 2. Boleh follow tak yang lain? Boleh. Boleh kan? Boleh. Dah habis ke jawapan kita? Belum lagi kan? 3 tambah 3 dapat berapa? 6. 6. Lepas tu 2 set 2 tolak 2 set 2 dapat berapa? Kosong. 0. Perlu tulis tak kosong? Tak perlu. Bagi dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1. So Negatif 6 bagi satu. negatif 1 dapat berapa? Negatif Negatif 6. So jawapan dia negatif 6. Jelas tak di situ? Jelas. jelas. Okey. Dah habis salin? Dah. Dah, saya teruskan. Dengan soalan nombor berapa yang kita belum jawab? C. Cuba you tengok kenapa, apa yang peliknya soalan C di sini. Dia bagi set 3 tambah set 2. Bahagi set 3 tolak set 2. Tambah dengan set 2. Apa cerita dengan set ni? Bentuk fraction ke? Ya. Tak. So, Abaikan dulu. abaikan dulu. Siapa nak abaikan? Kita assume di sini Set 2 over 1. 2. 1. Suka hati kau je nak abaikan. Tak boleh ya. Okay. So sekarang ni kita tulis C. Set 3 tambah set 2 bahagi set 3 tolak set 2. Kena darab dengan apa ni conjugate dia? Set 3. 3 tambah set 2. tambah set 2. Tambah set 2. Set 3 tambah set 2. Kita tengok denominator ya sayang mak. Yang
Sekejap Okay, sini tambah set 2 bagi 1. Saya terus darab ya. Okey. Okay, ready Set 3 darab Allah, buruklah tulisan wanita ni sekejap Okay, set 3 darab set 3. Dapat berapa? Set 3 square. Ya, set 3 square. Bagus. Set 3 square. Lepas tu, set 3 multiply with set 2. Berapa jawapan dia? Set 6. Set 6. Okay. And then follow by set 2 multiply with set 3. 6. Set 6. Set 2 multiply with set 2. Set Set 2 square. Set 2 square over set 3 multiply with set 3. Set 3 Square. Set 3 square. Set 3 multiply with set 2. Positive or negative? Negatif. Positive Positive. Set 2 multiply with positive set 2. Positive or negative? Positive set 6. Mana negatif Positive set 6. Positive set 6. And then kita tengok sebutan kedua ni baru kita darab Set 2, negative set 2 multiply with set 3. Negative set 6. Negative set 3. Negative set 3. 6. Okay, last kali berapa? Negative set 2 multiply with positive set 2. Negative Negative 2 2 square. square. Jangan lupa orang belakang dia. Copy paste. Okay, sekarang ni tengok sini. Set 3 square. Berapa nilai set 3 square? 3. 3. Saya potong sini, saya tulis 3. Set 2 square? 2. 2. So sini pun dapat 3, sini pun dapat 2. Okay. Sekarang ni kita terus kira. 3 nak boleh ringkaskan lagi tak dengan number lain? 3 Boleh. tambah dengan 2. dapat berapa? 5. 5. Lepas tu 5 ada lagi kan? Set 6 tambah set 6. Set 6. 2. Tambah 2 set 2 set 6. Ya. Ini 3. tambah 2. Tolak 2. Mak dia tambah 2 makcik oi. Makcik oi kat mana? 3. Tolak 2. Tolak dengan 2 dapat berapa? 1. Tolak dengan 6. Kosong. Tambah set 2 bagi dengan 1. Tengok denominator sama ke? Sama. Kalau sama, apa-apa bahagi dengan 1 dapat diri dia balik kan? Ya. So dia dapat 5 tambah 2 set 6 tambah set 2. Tengok set 6 set 2 boleh tambah ke tidak? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Set tak sama. Bagus sebab set tak sama. So ni lah jawapan akhir. Okay. So ini inilah jawapan akhir dia. Jelas tak di situ? Jelas. Jelas Oh, okey. Ini sepatutnya masuk lecture 2. Awak, saya ambil masa 2 minit boleh tak? 2 minit je? Boleh. 2 minit je? Saya tunjuk slide ini. Slide ini senang je. Slide ini adalah tentang log. Pernah dengar tak log? Ada yang tak pernah ambil AppMath pernah dengar pasal log tak? Oh pernah. Okey. So awak cuba tengok. Okey, index. Ini bentuk index. Okey, itu A kuasa X equal to N. Ini pula bentuk log. Okey, macam mana indeks nak tukar kepada bentuk log? Okey. Persamaan ni indeks dengan log masing-masing sama. Dia ada base. Nampak tak? Ini base dia. So, index dengan log they share the same base. So macam mana kita nak tukar jadi bentuk log? Tengok. Saya ambil base di sini, saya pusing dia ke kanan. Okey. Bila saya pusing kanan dia akan jadi log terus tukar jadi log. Okey. And
base A equal to X. Okay, ini indeks, ini adalah log. Nilai dia sama. Okay, contohnya indeks contoh pertama 204 sama dengan 16. Macam mana nak tukar jadi log? Kita cek mana dulu? Base. So sini base. So bila base kita pusing ni ke kanan, maksud dia log 60 base 2 equal to berapa? 4. Kalau di sini base dia 10. Okay, so 0.1. So dia akan jadi apa? Log 0.1 base 10 10. equal to berapa? Negative 1. Kalau di sini log 1 base A equal to 0. 0. Macam mana pula log? Nak ke indeks sama juga. Tengok base X. Maksud dia 2 kuasa 4 dapat 16. So sama masing-masing tengok base. Saya ambil contoh yang di sini. Example 1. 5 kuasa 3 sama dengan 125. Macam mana kita nak tukar jadi base log? Nak tukar jadi base log lah. Nak tukar kepada log. Tengok base. Pusing ke kanan. Maksud dia jawapan di sini akan dapat apa? Log 1 to 5 base 5. 1 to 5 base 5 equal to berapa? 3. 3. Kalau yang B pula, ni soalan A. Soalan B macam mana? Base dia berapa? Log. X kan? Log apa? Log. Log X4 base X equals to Y. Ya, so itu sajalah kita stop di sini. Nanti saya share kita punya slide di sini dengan you all dalam Telegram. Okay, so apa you all kena buat? Solve tutorial 1 sahaja. Okay, and then you akan submit lah macam mana penghantaran, saya akan bagi tahu dalam Telegram. Jelas tak di sini? Jelas. So itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum. Ada soalan tak? Kehadiran jangan lupa key in sekali lagi. Okay. Thank you. Okay, thank you class. Thank you, Miss. Thank you.